Assalamualaikum. Siapa dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah sebentar lagi kita start ya. Kita mulakan ya. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-63 tuan-tuan ya, dari surah Yasin insyaAllah. Silakan jemput masuk. Kalau tuan-tuan ada berjanji dengan siapa-siapa dalam grup WhatsApp, boleh WhatsApp mereka sekarang masuk dalam grup, kata kita dah nak start kejap lagi insyaAllah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Sekejap lagi kita start. Siapa yang baru join kita, jangan lupa follow kita di FB tuan-tuan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat notification apabila kelas kita nak bermula insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Kalau tuan-tuan follow ataupun tuan-tuan like kita punya page kan, jadi tapi tak semua tuan-tuan ni, sebahagian je yang dapat notification, sebahagian lagi tak dapat. Maknanya tuan-tuan kena ingatlah time kita akan bersiaran insya-Allah ya. Tuan-tuan jangan lupa, katalah program kita ni dapat kebaikan daripada Allah misalan kan. Jadi kalau tuan-tuan ajak orang lain tu, tuan-tuan sambung-sambunglah pahala tu pada orang lain kan, kalau adalah. Dan kadang-kadang mungkin pahala tuan-tuan lebih banyak daripada pahala saya. Dia bergantung atas keikhlasan juga kan. Walaupun saya yang mengajar, tapi keikhlasan tu kurang contohnya kan. Dan tuan-tuan tu ajak orang lain tu dengan lebih ikhlas, mungkin pahala tuan-tuan lebih banyaknya kan. Silakan tuan-tuan, silakan masuk. Jangan kedekut pahala. Jangan kedekut pahala. Seronok masuk syurga ramai-ramai. Bukan masuk syurga tu kita, tiap-tiap satu syurga tu kita punya seorang je kan. Tapi ramai-ramai boleh masuk syurga tu seronok tuan-tuan ni. Penyebab hidayah ni mudah je kan. Hidayah ni ada dua jenis tau. Satu hidayah irsyad, satu lagi hidayah taufik. Hidayah taufik ni kita tak boleh bagi, itu hanya Allah yang boleh bagilah. Tapi kita boleh berusaha dengan hidayah irsyad ni. Hidayah irsyad ni termasuklah nasihat kan. Share video-video ataupun program-program agama. Ya, walaupun kita tak mampu nak cakap macam mana guru ulama tu cakap, tapi sekurang-kurangnya kalau kita share kan, orang lain tu dapat dengar daripada ulama tersebut. Itu kita panggil hidayah irsyad. Dengan sebab itu orang dapat hidayah. So mudah-mudahan dengan kita membantu orang lain mendapat hidayah, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita insya-Allah. Mana kita tahu kan. So silakan tuan-tuan jemput masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Dan hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-63 daripada surah Yasin insya-Allah. Silakan. Siapa yang baru join kita, nama saya Nasaruddin, orang panggil Ustaz Nasar ya. Dan selamat berukhuwah, mudah-mudahan ukhuwah kita berkekalan insya-Allah ya tuan-tuan. Walaupun jauh tapi dekat. Jauh di mata tapi dekat di mata. Jauh di mata, dekat di mata. Kalau secara zahirnya jauhlah. Tapi dalam video ni rasa macam dekat je kita kan, insya-Allah ya. So tuan-tuan, jom kita sama-sama mulakan pengajian kita. Kita baca Ummul Kitab, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita tuan-tuan ya. Dan kemudian kita doa sikit, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-63 tuan-tuan dari surah Yasin ya. Jadi untuk pelajar-pelajar yang baru sertai kita, saya cuma nak bagi tahu secara ringkas format kita mudah saja. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan share screen ayat yang saya tengok, itu jugalah yang nanti tuan-tuan tengok ya. Dan apa tu kita punya apa kita panggil diagram kita kalau saya tengok tuan-tuan akan tengok benda yang sama juga, memang mudah insya-Allah dan mula-mula formatnya mudah, saya akan baca ayat, tuan-tuan nak ikut baca pun boleh, tuan-tuan nak semak saja pun boleh insya-Allah. Kemudian saya pastikan tuan-tuan faham makna ayat itu dari sudut terjemahan ya. Kemudian baru kita tengok apalah yang Allah Taala nak sampaikan di sebalik ayat itu ataupun kita sebut sebagai penafsiran daripada ayat tu kan. Dan di hujung nanti baru kita masuk hal yang berkaitan dengan technical nahu Technical nahu tu di hujung tuan-tuan Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dengar sampai habis lah biar tuan-tuan ada semangat macam mana nak faham bahasa Arab Al-Quran Okey kita pergi pada ayat tu dulu dan tuan-tuan semak saya baca kalau tuan-tuan nak ikut pun tak apa bacaan tu sekali baca dengan saya ni ayat yang tengah ni tau. Sebentar ya. Okey. Saya besarkan ya. Ni ayat yang tengah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'aduna, kata Allah ya. Okay, maksudnya inilah jahannam, inilah neraka jahannam yang dulu kamu telah pun dijanjikan ataupun dulu kamu telah diancam dengannya. Inilah dia neraka jahanam yang dulu aku selalu ancam kamu. Tu maksud dia. So tuan-tuan, ini sambungan daripada ayat yang terdahulu tau. Dalam ayat yang terdahulu kita dah bahaskan dalam program pertemuan kita sebelum ni. Jadi Allah Ta'ala menyebut tentang syaitan tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala menyebut tentang syaitan. Jangan kamu sembah syaitan tu dalam ayat yang ke-60 kan. Jangan kamu sembah syaitan. Dia adalah musuh kamu yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-62 ni, dalam ayat yang selepas daripada itu Allah Ta'ala kata sembah aku je. Itulah jalan yang lurus. Kemudian dalam ayat yang ke-62 Allah Ta'ala kata walaqad adalla minkum jibilan kathiran. Maksudnya syaitan itu dia telah menyesatkan di kalangan kamu ini banyak daripada puak-puak. Ataupun sesungguhnya syaitan itu dia memang telah menyesatkan banyak di kalangan kamu. Banyak puak-puak di kalangan kamu. Bukan seorang-seorang, satu puak. Kemudian tidakkah kamu memikirkannya, kata Allah Ta'ala kan. Jadi hari ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita bahaskan hari ini, inilah dia neraka jahanam. Inilah dia neraka jahanam. Hadhihi maknanya ini tuan-tuan. Ini maknanya dekat tau. Ini kita panggil dia isim isyarah ataupun isim tunjuk. Jadi isim tunjuk ni tuan-tuan dalam bahasa Melayu kalau yang dekat inilah, ini kan. Kalau yang jauh maknanya itu. Jadi dalam konteks saya ini Allah Ta'ala guna kalimat ini. Apa maksud dia tuan-tuan? Kejap lagi kita bahas tentang penafsirannya. Inilah dia jahanam. Inilah dia jahanam. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita sebut ini itu sesuatu yang dekat. Inilah pensil saya. Inilah kunci kereta awak. Inilah rumah saya. Maknanya dekat tau. Tapi kalau jauh, kita itulah rumah saya. Mana jauh kan? Ini Allah Ta'ala sebut inilah neraka jahanam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya depan tuan-tuan lah. Mana depan kita ni dekat sangat. Itu maksud dia. So, hadhihi jahannam. Hadhihi jahannam. Saya buka balik ayat dia. Hadhihi jahannam. Inilah dia neraka jahannam ni dekat depan kau ni. Allati kuntum tu'adun. Yang telah kamu dulu dijanjikan ataupun telah diancamkan dengannya. Itu maksud dia. Tuan-tuan faham kan ayat tu? Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Tuan-tuan faham kan ayat dia kan? Kalau faham kita tengok dari sudut penafsiran apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita melalui ayat ni tuan-tuan. So sebenarnya tuan-tuan kalau kita tengok daripada ayat yang ayat yang kita baca tadi saya nampak bahawasanya Allah ni dia tak mahu kita menyesal. Dia tak mahu kita menjadi orang-orang yang menyesal. Sebab apa? Sebab ada di kalangan tuan-tuan yang pernah masuk neraka. Mana pernah? Pernah tengok? Tak pernah kan?
Semua yang dengar video ni dan orang yang luar daripada video ni semua memang tak pernah masuk neraka jahanam, tuan-tuan. Tak pernah masuk neraka jahanam, tak pernah tengok pun neraka jahanam. Betul tak? Tiba-tiba kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, inilah dia neraka jahanam. Apa maksud dia, tuan-tuan? Maksudnya ialah Allah Ta'ala tak nak kita ni menyesal bila neraka jahanam tu dah ada kat depan kita. Faham ke tidak? Allah Ta'ala sayang dekat kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni sayang sangat dekat kita, tuan-tuan. Dia tak nak kita menjadi orang-orang yang menyesal. Betul ke tidak? Dia tak nak kita menjadi orang-orang yang menyesal. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila dah jumpa neraka tu depan mata, memang menyesal lah. So, tuan-tuan, memang tak ada di kalangan kita yang pernah tengok neraka jahanam, kan? So, dalam konteks ini seperti saya sebut tadi, Allah Ta'ala kata hadhihi jahannamul lati, ingat tak? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, kan? Ini tau, bukan itu, isim isyarah tu kan, ini. Hadhihi, inilah dia neraka jahanam. Kenapa Allah Ta'ala tak nak kata tilkal jahannam? Itulah neraka jahanam. Kenapa tak nak guna tilka, guna hadhihi? Kenapa guna hadhihi? Sebab maknanya neraka jahanam tu dekat. Dia dekat dengan siapa, tuan-tuan? Dia dekat kepada orang-orang yang menjadi penyembah syaitan, yang kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang sebelum tu. Jangan sembah syaitan, Allah Ta'ala kata dalam ayat 60 kan. Jangan sembah syaitan. Syaitan tu musuh kamu yang nyata, kata Allah Ta'ala. Sembahlah aku, itulah saja jalan yang lurus, kan, Allah Ta'ala kata. Kemudian dalam ayat sebelum ni, berapa banyak dah manusia, sesungguhnya syaitan ni memang dia telah menyesatkan banyak daripada kelompok-kelompok kamu, kata Allah Ta'ala. Betul ke tidak, tuan-tuan? Dia telah menyesatkan banyak di kalangan kelompok-kelompok kamu. Tu semua Allah Ta'ala sebut pada kita, tuan-tuan. Punyalah Allah Ta'ala ni nak jelaskan pada kita betapa syaitan tu terror. Syaitan tu dia sangat pandai dalam, dia sangat licik dalam mempengaruhi kita supaya kita jadi penyembah dia. Atau maksud penyembah tu maksudnya selain daripada menyembah secara fizikal, ada juga orang yang begitu, kan, dia sembah syaitan tu, betul-betul dia menyembah dengan ritual-ritual dia. Dan kalau kita ikut nafsu syahwat kita, itu juga termasuk dalam kelompok orang-orang yang menjadi penyembah syaitan. Jadi Allah Ta'ala menyebut lafaz hadhihi jahannam. Dia tak kata tilkal jahannam. Hadhi maknanya depan mata kamu ni, ini neraka jahannam ni, tuan-tuan. Maksudnya apa saya sebut tadi? Allah Ta'ala nak gambarkan tu depan mata, depan muka kita nanti neraka jahanam, tuan-tuan. Depan muka kita nanti Allah Ta'ala tunjukkan neraka jahanam. Bukan kita lah, kepada orang-orang yang menjadi penyembah syaitan, yang hidup hanyalah melayan hawa nafsu syahwat semata-mata, tuan-tuan. Ayat ni, tuan-tuan, dibaca oleh umat Islam sebenarnya. Betul tak? Ada tak orang Yahudi, orang Kristian ataupun orang-orang Buddha ataupun orang Hindu secara umumnya yang nak baca Quran ni? Tak ada, dia baca kitab dia lah. Buat apa dia baca kitab kita, kan? Jadi hari ni ayat ni ada dekat dalam Quran, tuan-tuan. Betul tak, tuan? Ayat ni kita orang Islam yang bacakan. Artinya apa? Artinya Allah ni, tuan-tuan, dia sebenarnya ambil berat pasal kita, sangat-sangat mengambil berat. Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat-sangat mengambil berat terhadap kita, tuan-tuan. Dia ceritakan apa yang bakal berlaku, tuan-tuan. Kalau kita masih lagi juga termasuk dalam kelompok yang masuk neraka jahanam tu, tak tahulah. Contohnya macam kita telah pun beritahu, ni peta, kan, peta. Jangan lalu sini, lalulah sebelah sini. Jangan lalu sebelah kiri, lalulah sebelah kanan. Sebab apa? Kalau kamu lalu sebelah kiri, nanti kamu akan masuk dalam gaung. Kamu masuk sebelah kanan, depan sikit, kamu masuk kanan lagi sekali, kamu masuk kiri, kamu jalan terus. Itu jalan tu selamat. Dah dibagi peta, tuan-tuan. Dah dibagi penunjuk jalan, kan. Quran ni lah kita kata sebagai penunjuk jalan, kan. Tapi kita masih ikut jalan yang disebut kat situ. Situ ada gaung, nanti kamu akan jatuh dalam gaung. Cuba bayangkan. Allah Subhanahu Wa Taala ni betapa sayangnya dekat kita, tuan-tuan. Dia seolah-olah macam bagi peta kepada kita macam mana nak lalu, nak pergi ke syurga. Tapi bila orang lalu ikut jalan nak pergi masuk neraka tu juga, tuan-tuan, apalah yang tuan-tuan nak katakan? Betul ke tidak, tuan-tuan? Jadi dalam konteks saya ni, saya nak sebut bahawasanya ayat ni dibaca oleh orang Islam. Betul ke tidak? Kita umat Islam yang baca ayat ni, kan. Jadi bila kita baca ayat ni, kita orang Islam, jadi menunjukkan orang yang bagi ayat Quran ni pada kita, orang seseorang, bukan zat yang hantar Quran ni, ataupun zat yang izinkan Quran ni dibaca oleh kita, maknanya dia sangat sayang pada kita lah. Sebab dia sangat sayang pada kita dan dia sangat menjaga kita, supaya kita ni berjaga diri, kita jaga-jaga, kita jaga diri dan kita ambil perhatian semasa kita masih ada kesempatan ni, tuan-tuan. Ada orang dah mati boleh baca Quran? Tak ada, kan? Kita yang masih hidup lah baca Quran, betul ke tidak? Kita yang masih hidup ni kita baca Quran. Jadi semasa masih ada kesempatan ni, baca ayat ni elok, ambil pelajaran. Jangan jadi penyembah syaitan. Sebab manusia kalau lepas mati, tuan-tuan, dia tak mampu nak buat apa-apa lagi, betul tak?
Dia tak mampu nak kumpul pahala lagi, dia tak mampu nak bersedekah lagi tuan-tuan. Dia hanya mengharapkan doa anak-anak atau harta ataupun ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan, tu saja. Yang boleh menyalurkan pahala pada dia tuan-tuan. Sebab tu penting kita ada kebaikan yang kita tinggalkan, kesan daripada kebaikan kita tu sebenarnya boleh juga membawa kebaikan pada kita walaupun selepas kita mati. Tapi kita mati, kita tak boleh nak buat apa-apa, harapkan itu je lah. Kalau tak ada anak-anak nak doakan macam mana? Tu problem ni, kalau tak ada anak-anak nak doakan kita macam mana? Dan kalau kita dulu tak ada pun ilmu kita yang bermanfaat yang kita nak tinggalkan pada orang, apa yang kita nak harapkan lagi? Sebenarnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu, siapa yang jumpa neraka jahanam ni tuan-tuan, memang dia sengaja menempah tuan-tuan. Orang yang jumpa neraka jahanam sebenarnya memang dia sengaja tempah neraka jahanam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala ni dah cerita dalam Quran banyak hal yang berkaitan dengan keadaan dalam neraka jahanam tu tuan-tuan. Dalam hadis-hadis pun banyak. Dalam ayat Quran pun banyak. Apa Allah Taala kata? Fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wala karim, kan Allah Taala kata. Apa maksud dia? Fi samumin wa hamim. Berada di tempat angin yang sangat panas dan air yang mendidih tuan-tuan. Fi samumin wa hamim, kata Allah. Wa zillim min yahmum, dan naungan dari asap yang hitam, Allah Taala sebut. Naungan dari asap yang hitam, la baridin wala karimin. Tak ada kedingin, tak ada dingin kat situ dan tak ada kemuliaan dekat situ. Banyak Allah Taala cerita lagi. Antara lain lagi Allah Taala sebut la akiluna min syajarin min zakum, kata kamu akan makan apa? Buah-buah dari pohon zakum, kata Allah Taala. Famaliuna minhal butun, bila makan tu pecah terburai habis perut. Fasharibuna alaihi minal hamim, kata Allah Taala. Mereka akan minum daripada hamim ni, macam timah yang mendidih, kan? Timah yang mendidih, gitu lebih kurang. Fasharibuna syurbal him, akan minum gelojoh macam minumnya unta. Tuan-tuan pergilah tengok cerita pasal neraka tuan-tuan ni. Banyak Allah Taala cerita pasal keadaan dalam api neraka tu. Itu neraka tu belum datang ni, macam saya sebut tadilah, kalau peta dah dapat kan. Dekat sini Allah Taala cerita, jangan lalu dekat sini. Kalau kamu lalu dekat sini, nanti depan tu kamu akan masuk gaung. Kaki kamu akan dimakan oleh buaya yang ada di tepi-tepi sungai contohnya lah. Dan kat situ ada perangkap yang akan menggigit, menangkap kaki kamu dan kaki kamu boleh putus. Kita ikut juga jalan tu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Allah Ta'ala dah bagi tahu awal tu peta dia kan. Lepas tu ikut je lah jalan ni. Tak payahlah nak sibuk kat sini. Mungkin dekat situ ada kebaikan lah. Selalu orang kalau kita nak tangkap binatang kan, kita nak menjerat binatang, kita letak umpan. Umpan dia itulah yang benda-benda yang seronok tu. Tu umpan dia. Tapi macam biasalah tuan-tuan, cakap memang senang lah kan. Tapi kita nak melaksanakan dia tu sendiri mau ingatlah, bab kata budak-budak sekarang kan. Okey tuan-tuan, macam mana saya sebut tadi, kalau siapa yang masuk dengan jahanam ni tuan-tuan, dia memang sengaja menempah dia tuan-tuan. Sebab apa tahu? Sebab orang tu memang terlampau banyak sangat dosa dia dan tak ada kebaikan langsung. Dekat dalam dunia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat satu pahala, Allah Taala satu kebaikan, Allah Taala akan gandakan kebaikan, so pahala tu akan diberi dengan banyak. Tapi kalau tuan-tuan buat satu dosa, satu je dosa, buat satu kesalahan, satu je dosa yang dikenakan kat atas tuan-tuan. Dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan datang dari pelbagai pengampunan ni datang dari pelbagai sudut. Sama ada daripada diri tuan-tuan sendiri ataupun daripada orang lain, daripada diri tuan-tuan dan daripada selain daripada tuan-tuan, orang lain lah maksudnya. Kalau tuan-tuan tengok selain daripada tuan-tuan bertaubat lah, itu cerita lain lah, itu dah tentulah Allah Ta'ala insya-Allah akan terima taubat kita insya-Allah kalau kena syarat dia kan. Kemudian istighfar yang tuan-tuan lakukan itu juga menjadi pengampunan daripada dosa tuan-tuan. Apa? Kalau selain daripada tu tuan-tuan, musibah yang ditimpakan pada tuan-tuan itu semua menjadi penghapus daripada dosa. Tuan-tuan sakit, sakit juga merupakan penghapus dosa. Pernah satu hari sahabat dia mencela demam. Rasulullah kata kamu jangan cela demam tu, dia kata. Demam itu menghapuskan dosa seperti mana api membuang karat dari besi. Maknanya dengan demam tu hapus dosa kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ketakutan tak tentu pasal, itu juga menjadi penghapus dosa tuan-tuan. Tak pasal-pasal kan, ataupun kita ni gusar hati kita, gusar tak pasal-pasal gusar kan, itu juga menjadi penghapus dosa tuan-tuan. Lepas tu kesedihan juga menghapus dosa. Semua jadi penggugur dosa kalau tuan-tuan bersabarlah. Janganlah maki-maki hamun nanti jadi dosa pula kan. Kalau kita sabar tuan-tuan, termasuk apa tahu?
Okey, katalah seorang tu banyak dosa, kemudian dalam kubur dia diazab. Azab kubur itu juga menjadi penghapus dosa-dosa dia, meringankan timbangan dosa dia tu. Meringankan timbangan dosa. Azab kubur, tuan-tuan. Siksaan di mahsyar juga menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita juga. Itu semua Allah Taala nak kurangkan dosa-dosa kita sebab Allah Taala nak kita masuk dalam syurga, tuan-tuan. Itu kalau penggugur dosa tu disebabkan oleh diri kita sendiri. Macam mana pula penggugur dosa disebabkan oleh orang lain? Ni pun ada banyak juga, tuan, tak pasal-pasal je dapat free je gugur dosa, tuan-tuan. Yang pertama yang paling top sekali ialah kalau doa daripada anak-anak yang soleh lah. Tuan-tuan tak buat apa-apa pun kan. Anak tu pun tuan-tuan bukan pernah pun ajar dia apa-apa kan. Tapi sebab dia selalu dengar pengajian dan sebagainya dan kebetulan Allah Ta'ala jadikan dia orang yang baik contohnya kan. Jadi dia pun doa kepada Allah Ta'ala, ampunkanlah dosa mak bapak aku, tuan-tuan. Jadi kita dapat free je doa daripada anak kita. Dan itu merupakan satu powerful punya penyebab tahu Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Kalau kita dapat doa daripada anak-anak kita yang soleh. Ataupun lagi dapat pengampunan free kalau tiba-tiba apa tahu, kita meninggalkan ada sejumlah orang-orang yang tidak melakukan syirik, solat jenazah untuk kita free je kita dapat pengampunan dosa. Malaikat yang mendoakan kita kalau kita lakukan amalan-amalan tertentu seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, malaikat mohon ampun untuk kita. Ingat tak, kalau kita lepas solat kita tak terus bangun, kita duduk selama mana kita duduk tu, malaikat ni dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita, mendoakan kita, betul tak ataupun orang yang berada di majlis-majlis ilmu yang besar. So mudah-mudahanlah tuan-tuan kita sekarang ni berada di majlis ilmu kan, walaupun yang mengajar ni tak adalah pandai mana pun tapi sekurang-kurangnya kita cerita pasal Quran kan, kita cerita pasal perintah Allah, kita cerita pasal amaran-amaran Allah. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kelompok majlis ilmu jugalah. Mudah-mudahan walaupun majlis kita duduk jauh-jauh tapi itu cara terbaik untuk bertemu lah, tuan-tuan kan. Jadi mudah-mudahan kalau Allah Taala nak bagi pahala sebagai pahala orang yang menuntut ilmu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat. Tapi free lah kita dapat tu. Free je, tuan-tuan So malaikat yang mendoakan kita. Yang saya nak fokus ialah malaikat mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan pergi dengar kuliah, tuan-tuan masuk kelas pengajian dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan berada di situ kan di bawah naungan malaikat dan sebagainya tuan-tuan Dan tengoklah dalam hadis-hadis yang sahih. Selain daripada itu, tuan-tuan, apa yang lagi dapat pengampunan free? Daripada solat ke solat solat fardu ke solat fardu. Tadi tuan-tuan solat ni, kemudian daripada subuh kemudian tuan-tuan solat zuhur kan. Jadi daripada subuh ke zuhur tu pengampunan dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan semayang aja zuhur nanti, dosa daripada subuh tu Allah Ta'ala ampunkan. Mungkin dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil, ampunkan dosa. Kemudian daripada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh balik. Jadi setiap solat itu dia menjadi penghapus dosa kepada kita, tuan-tuan. Free je kita dapat, tuan-tuan. Tak payah nak taubat pun, tak payah nak istighfar pun, dengan kita lakukan solat itu pun kita antara solat ke solat tu dah jadi pengampunan dosa, tuan-tuan. Dari Jumaat ke Jumaat, orang lelaki yang sembahyang Jumaat, lepas tu dengan sampai ke Jumaat depan. Dari Jumaat ke Jumaat juga merupakan pengampunan dosa, tuan-tuan. Dari umrah ke umrah, itu semua ada dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah pengampunan dosa. Ini memang penghapus dosa secara percuma je, tuan-tuan dapat. Kita menghapus dosa tapi dengan secara percuma saja kita dapat, tanpa kita lakukan sesuatu, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan satu yang paling agung, pengampunan dosa yang paling special, pengampunan dosa yang paling agung, tuan-tuan, paling best sekali apa tahu? Tak pasal-pasal Allah ampunkan kita. Ada, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan fikir nak ampunkan siapa? Allah, betul ke tidak, tuan-tuan? Katalah nanti Allah Ta'ala ni suka-suka je nak ampunkan kita, kita masuklah dalam syurga Allah. Pernah ada satu kisah, ada satu orang Yahudi ni sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dia ni orang Yahudi sebenarnya jahat, tuan-tuan. Dia daripada dulu pun kebanyakan daripada dia orang ni dia tak lakukan kebaikan pun, jahat je. Jadi Yahudi yang saya nak cerita ni termasuk dalam golongan Yahudi yang macam tu, tuan-tuan. Dia punya jahat, dia tak lakukan kebaikan tapi dia takut dengan Allah. Tu satu perkara, dia takut dengan Allah. So dia pesan dengan anak dia, dia pesan dengan anak-anak dia, nanti kalau aku mati, kalau ayah mati, kalau bapa mati, dia kata kamu mula-mula sekali kamu bakar mayat bapa dia. Kamu bakar mayat bapa dia tu. Lepas kamu bakar mayat bapa, kau pastikan semua tulang belulang bapa tu jadi hancur. Lepas hancur, kamu lepaskan di tempat yang menyebabkan tulang-tulang tu akan jadi berselerak ke mana-mana, lepaskan dalam laut supaya tulang-tulang tu jadi berserak semua. Hancurkan tulang tu kemudian berserakkan.
Mula-mula bakar, hancurkan, lepas tu lepaskan. Ya. Kemudian tujuannya apa dia kata? Tujuannya supaya apa ni? Aku dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni Rasulullah ceritalah, kalau tidak kita tak tahu cerita ni. Kemudian sampai jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya, kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau buat macam tu? Lepas tu dia kata, aku ni sebenarnya takut benar dengan kau ya Allah. Aku takut benar dengan kau. Jadi walaupun dulu dengan sebab dia lakukan banyak maksiat, sebab dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia disuruh anak-anak dia buat macam tu, Allah ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Jadi saya bukan nak suruh tuan-tuan buat macam tu. Saya ni sebenarnya nak bagi tahu, kalau Allah nak ampunkan seseorang, dia ampunkan je, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan satu sebab yang kecil, kan banyak kita dengar Rasulullah menceritakan bagaimana, kan selalu saya sebut wanita tu turun ambil air dengan kasut dia, bagi anjing tu minum, kemudian Allah selamatkan dia daripada api neraka, Allah ampunkan dosa dia. Jadi ada amalan-amalan kita tertentu yang Allah Taala ni paling suka, tuan-tuan. Antara benda yang tuan-tuan yang Allah Taala suka ialah kalau kita maafkan orang yang buat salah dengan kita. Kita pasti dalam ujian, dalam hidup kita ni ada banyak ujian. Banyak orang yang kita jumpa, banyak dengan orang yang kita bermuamalah, bukan semua orang suka dengan kita, tuan-tuan. Dan ada kadang-kadang orang tu buat kesalahan dengan kita, dengan kesalahan yang kadang-kadang kita susah nak maafkan. Tapi kalau kita mampu maafkan dan kita buat baik pula kepada dia, tuan-tuan, orang-orang jenis macam ni Allah Ta'ala memang sayang. Allah Ta'ala memang sayang, tuan-tuan. Orang yang buat baik kepada orang yang lain, tuan-tuan. Walaupun orang tu telah melakukan keburukan kepada dia. Jadi mana tahu tuan-tuan buat baik kepada orang yang telah melakukan kejahatan pada tuan-tuan menjadi penyebab kenapa Allah Ta'ala ni masukkan tuan-tuan dalam syurga, lepaskan tuan-tuan dari api neraka, tuan-tuan. Diampunkan segala dosa tuan-tuan. Tak nak ke? Tak nak ke, tuan-tuan? Takkanlah kita tak nak, kan? So boleh buat, boleh, tuan-tuan kena ada keinginan untuk lakukan perkara tersebut. Buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Lapang dada, kita berlapang dada. Manalah ada orang yang tidak ada ujian. Rasulullah sendiri pun bukan semua orang suka kat dia, betul ke tidak? Rasulullah sendiri pun ramai orang yang cuba nak bunuh dia, kan, dan akhirnya ramai juga yang Allah Taala bagi hidayah. Betul tak, tuan-tuan? Dan sampai Rasulullah wafat pun, sampai hari ini pun, tuan, ramai juga orang yang tak terima Rasulullah dan kata ke Rasulullah tu macam-macam. Kita tak payah cakap Rasulullah lah, tuan-tuan. Allah tu pun ada manusia fitnah. Allah yang bagi kita nyawa, yang bagi kita kehidupan, yang sediakan tempat tinggal kita, yang bagi kita 1001 nikmat ni pun ada orang yang fitnah Allah. Betul tak, tuan-tuan? Dia kata Tuhan itu ada anak lah. Betul tak, tuan-tuan? Dia kata Allah tu kedekut lah, dia kata tangan Allah tu terikat lah, macam-macam. Allah pun orang komplain, tuan-tuan. Jadi kalau orang komplain kita, orang kata ke kita, orang buat nyanyi ke kita, apa yang kita nak kecohnya? Jadi yang paling terbaik sekali ialah kita maafkan mereka, akan menenangkan hati kita, insya-Allah. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan praktikkan. Mungkin tuan-tuan dulu pernah bergaduh dengan kakak ke, dengan adik-beradik ni, dengan keluarga lagi teruk, tuan-tuan, lagi teruk. Dan kalau tuan-tuan boleh maafkan, itu jauh lebih baik. Ataupun dengan jiran tetangga, ataupun dengan dengan siapa sajalah, tuan-tuan, kawan-kawan sekolah, kan. Ada satu yang tuan-tuan tak boleh lupa perbuatan ataupun kata-kata dia pada tuan-tuan, kan. Cuba tuan-tuan maafkan dia, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dada tuan-tuan akan lapang. Dada tuan-tuan akan lapang. Ataupun tuan-tuan pernah selalu menolong seseorang, kemudian tuan-tuan dibalas dengan kata-kata keji, umpat keji dia kepada orang lain terhadap tuan-tuan dan sebagainya, kan. Jadi tuan-tuan lapangkan dada, ya Allah, aku buat apa pun kerana Engkau. Jadi kalau dia nak suka ke, dia tak suka ke, dia nak kata ke, dia nak terima kasih ke, itu cerita, itu sekati dia lah. Allah, aku buat kerana Engkau. Jadi Allah suka, tuan-tuan, Allah sayang dekat tuan-tuan. Dan kalau orang pernah buat baik, ni satulah nasihat pada tuan-tuan. Kalau orang pernah buat baik dengan kita, jangan lupa, tuan-tuan. Sebab siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, artinya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kita jumpa ramai orang macam ni, tuan. Kalangan keluarga pun ramai, tuan-tuan. Tak erti nak terima kasih. Tak erti nak berterima kasih. Malah cerita buruk lagi pada kita. Cerita buruk, carilah kesalahan kita. Kita manusia biasa, kadang kita ada kekurangan dan kelemahan. Dan kadang-kadang kalau tak ada, buat fitnah. Difitnahnya kita macam-macam. Kalau ada kekurangan kita, yang itulah yang dia gembar-gemburkan, tuan-tuan. So orang macam tu memang banyak dalam dunia ni. So apa kita nak kata? Zaman Rasulullah lagi pun dah ada. Rasulullah pun kena macam-macam, kan. Jadi Aisyah kena fitnah. Kemudian ada di kalangan saudara mara dia pun duk ikut sekali fitnah tersebut, kan. Jadi apalah nak kata, kita ni siapalah, tuan-tuan, kita ni siapalah. Jadi mungkin dengan sebab kita memaafkan, Allah Ta'ala tu akan mengampunkan dosa-dosa kita nanti. So saya nak sebut pada tuan-tuan lagi sekali bahawasanya ada 1001 macam pengampunan dosa dekat atas dunia.
Pengampunan dosa tu dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan doa daripada para malaikat, dengan doa daripada anak yang soleh, dengan kesusahan yang ditimpakan ke atas kita, semua itu merupakan pengampunan dosa, tuan-tuan. Jadi dia punya apa yang saya nak sebut daripada awal tadi tu, siapa yang jumpa dengan api neraka depan mata dia, tuan-tuan, artinya apa? Artinya dia memang tempah neraka tersebut, tuan-tuan. Dia memang tempah neraka tersebut, tuan-tuan. So wal-iyazbillah, janganlah kita jadi orang yang menempah api neraka jahanam. Jangan tengok, tuan-tuan, naudzubillah, naudzubillah. Tak payahlah Allah tunjuk kat aku neraka jahanam, tak payah. Kita baca ni, kita dah ada kita jangan sampai jumpa ainal yakin tau. Kita jumpa hakul yakin, okey. Hakul yakin ni kita baca Quran sampailah kita dapat keyakinan kita ni benar-benar yakin. Itu hakul yakin. Benar-benar yakin. Baca, dengar daripada kuliah-kuliah kita ada hakul yakin. Kita ada hakul yakin. Bila ainul yakin tu nanti, tuan-tuan, maknanya ain kan mata kan. Depan mata tu baru nak yakin. Jangan. Tolong tuan-tuan. Kita ada hakul yakin tu dah cukup dah. Itu dengan pembacaan dan dengan dengar pengajian. So okeylah, tuan-tuan, kita pergi kepada ayat kita bahaskan tentang hal yang berkaitan dengan teknikal, insya-Allah. Itulah tafsiran ni kadang-kadang lama pun tak cukup kan. Seronok tafsir ni. Okey. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Okey, kalimat yang pertama. Tuan-tuan ingat tak mana dia tadi? Inilah neraka jahanam yang dulu kamu telah dijanjikan. Inilah dia neraka jahanam. So ini hadhihi. Okey, tuan-tuan. Hadhihi ini merupakan kalimat isim, tuan-tuan. Dia merupakan kalimat isim dan dalam istilah teknikal nahwu kita sebut dia sebagai isim isyarah. Dalam teknikal nahwu, hadhihi ini kita kata dia sebagai isim isyarah. Isim isyarat bahasa Melayu pun isyarat ni. Jadi isim isyarah ataupun dalam sistem Al-Furqan ni kita panggil isim tunjuk, tuan-tuan. Isim tunjuk. Tuan-tuan dah share ke belum program ni? Tolong share, tuan-tuan. Please tolong saya share. Okey. Isim isyarah ni, tuan-tuan, dia ada dua jenis isyarah. Satu isim isyarah yang dekat, satu lagi isim isyarah yang jauh. Dalam bahasa Melayu terjemahannya ada dua saja. Yang dekat ini, yang jauh itu. Dua saja terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, isim tunjuk ni, isim isyarah ni dia ada banyak sebutan walaupun makna dia sama dalam bahasa Melayu. Okey, yang mudah kita ambil yang dekatlah, hadhihi kan. Hadhihi jahannamul lati. Hadhihi maknanya ini, tuan-tuan. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang feminin, yang muannas. Tapi kalau untuk menunjukkan sesuatu yang muzakkar, hadza. Hadza. Jadi macam ni saya nak sebut contoh. Katalah jam ni orang Arab sebut sa'ah. Tu kalimat muannas sebab ada di ujung ta marbutah kan. So hadhihi as-sa'ah. Inilah jam. Ini dia rujuk kepada jam, dia tunjuk jam. Tapi kalau kitab tak boleh kata hadhil kitab, salah, kena hadza al-kitab. Kenapa ustaz tadi jam maknanya ini, ustaz sebut hadhihi. Kalau kitab ini juga, tapi ustaz kata hadza, sebab apa? Sebab tengok jantina. Sebab kitab bagi orang Arab ejaan dia jantina ejaan, bukan jantina kitab tu. Kitab tak ada jantina macam orang. Ejaan untuk kalimat kitab tu, ejaan tu jantina dia muzakkar, dia maskulin. Macam tu dia maskulin. Jadi sebut hadza. So dalam konteks ayat ni, tuan-tuan, kita jumpa hadhihi kan. Hadhihi tu isim isyarah, isim tunjuk. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Nanti saya bawakan, tuan-tuan. Kita tengok dia punya kita tunjuk dia diagram dalam pengajian kita. Tuan-tuan belajarlah dengan sistem Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan untuk faham ayat Quran. Jadi pada peringkat yang kedua, tuan-tuan, bila kita jumpa kalimat isim, saya akan jelaskan pada tuan-tuan. So isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. So isim yang ada gelaran dan fungsi ni, tuan-tuan, antaranya ialah isim ganti nama diri, isim mewakili, kemudian isim tunjuk. Dia ada 6, dia ada 6 semuanya. So itu termasuk dalam isim tunjuk ni lah, isim isyarah. Kan saya kata tadi isim isyarah, isim tunjuk. So isim tunjuk tu ada yang dekat. Itulah, ada yang jauh, itulah. Yang dekat inilah. Sebab hadhihi ada kat sini, Pak. So tuan-tuan jangan lupa dia merupakan kalimat isim. Tuan-tuan, bukan kalimat sendi, bukan kalimat haraf Okey, kemudian kita jumpa kalimah jahannam. Okey. Jahannam ni merupakan kalimat isim, tuan-tuan. Jahannam merupakan kalimat isim dia ni isim nama khas, tuan-tuan. Jahannam ini merupakan nama khas. Tahu tak nama khas apa? Kalau kita belajar bahasa Melayu, nama khas macam nama orang lah. Ahmad ke ataupun Kuntum ke, ada nama orang Melati itu semua nama khas, tuan-tuan. Jadi kalau nama khas ni
apa ni, dia tidak boleh berbaris bawah. Tu nanti kalau tuan-tuan belajar Al-Quran kita akan bahaskan. Tapi nak beritahu dia merupakan nama khas. Okey. Isim itu ialah kalimat isim. Jahannam Okey, ini merupakan kalimat isim dan dia ni merupakan isim biasa tuan-tuan. Isim biasa dan hujung dia baris depan kan. Dia baris depan kerana dia merupakan khabar Jadi hadhihi jahannam ni ialah satu ayat ni, satu rangkap ni. Inilah neraka jahannam. Dia merupakan satu rangkap. So kalau ni ialah rangkap isim sebab dimulakan dengan kalimat isim. Jadi dalam rangkap isim tuan-tuan kena cari dua maklumat nanti saya pisahkan So ni rangkap lain So kalau rangkap isim tuan-tuan kena cari subjek dan khabar. So hadhihi ni consider sebagai subjek dia, jahannam ni sebagai khabar dia. Sebab tu dia berbaris depan. Sebab khabar memang dapat baris depan. Tak percaya cuba tuan-tuan tengok. Pada peringkat ketiga kita belajar benda ni. Kita baca jahannamu kan. So dia berpangkat marfu'. Sebab apa kita kata dia marfu'? Sebab baris dia baris depan. Kita tak baca jahannama kan. Okey, penyebab dia merupakan khabar ni, nombor 2 ni khabar. Khabar juga kalau kalimat itu merupakan khabar maka dia entitled untuk dapat pangkat marfu'. Jadi itu yang terjadi pada kalimat jahannam ni Okey, kemudian allati tuan-tuan allati ini merupakan kalimat isim juga. Ini pun merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi juga tuan-tuan. Okey, gelaran dia ialah isim mewakili. Tuan-tuan dengar dulu Dia merupakan isim mewakili tau. Jadi allati ni dia sama kategori dengan allazi, dia sama kategori dengan allazina. Semua tu merupakan isim mewakili. Kalau dalam istilah teknikal nahwu dia panggil tu isim mausul. Isim mausul dalam istilah Al-Furqan kita sebut isim mewakili. Sebab apa? Sebab dia mewakili. Dia mewakili seseorang yang lain ataupun sesuatu yang lain. Okay, contoh dia gini tuan-tuan Saya bawa pen ke sekolah. So allati ni apa yang saya bawa itu telah hilang. Jadi apa yang tu dia mewakili pen yang saya bawa itu. Ataupun kalau orang tuan-tuan saya berjalan dengan bapa saya contohnya, dia adalah allazi saya hormati. Dia adalah allazi saya hormati. So allazi tu dia isim mewakili. Dia mewakili siapa? Dia mewakili bapa saya. Tapi kalau saya berjalan dengan mak saya berjalan dengan mak saya, dia adalah allati. Jangan zi tau, pakai ti pula macam kita jumpa dekat dalam ayat ni. Dia adalah allati sangat saya sayangi contohnya. Jadi allati ialah isim mewakili. So dalam contoh saya dia mewakili siapa? Dia mewakili mak saya. Jadi tuan-tuan ingat kalau dia nak mewakili sesuatu yang muzakkar allazi. Tapi kalau dia mewakili sesuatu yang muannas allati ti. Jadi tu yang kita jumpa dekat dalam ayat kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa allati, betul ke tidak? Tapi kalau jumpa yang ramai allazina ataupun kita selalu jumpa kan dalam Quran So ini ialah isim mewakili. Dia ada dekat sini tuan-tuan Tuan-tuan tengok ni. Dia ialah isim dia isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelaran dia apa? Gelaran dia isim mewakili dekat sini. Ni contoh saya bagi allazi, allazina dengan ma ni tiga-tiga ni contohlah Tapi allati pun bila tuan-tuan belajar dia termasuk dalam kelompok nombor 2 ni isim yang mewakili. Tuan-tuan So ni tadi. Ni allati merupakan isim tau, bukan haram bukan sendi. Dia merupakan kalimat isim iaitu isim yang mewakili. Dalam konteks ayat ini dia mewakili siapa tuan-tuan? Dia mewakili neraka jahanam tersebut. Neraka jahanam itu dia merupakan kalimat muannas tuan-tuan Allah panggil dia dengan panggilan she tau. She kalau dalam bahasa Inggeris she kan macam sheep kan. Sheep tu selalu orang putih sebut panggil dia dengan gelaran muannas kan. Apa contoh dia? I like her. Her tu rujuk pada kapal lah. Adakah kapal tu perempuan? Tak. Tapi orang putih panggil she kat dia. Jadi bahasa Arab benda tu digunakan dengan begitu meluas tuan-tuan So jahannam merupakan kalimat muannas. Jadi allati ni isim mewakili, dia mewakili jahannam tersebut. Kuntum telah adalah kamu. Ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il madhi kan ada kamu ada telah. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu Kuntum ni adik-beradik dengan kana panjang perbahasan dia. Nanti kita jumpa kita bahas lagi. So yang penting tuan-tuan tahu ni merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il madhi sebab ada telah dekat sini. Ganti nama diri dekat sini ialah kamu. Kamu rujuk pada siapa dalam konteks saya ni? Kamu itu rujuk kepada orang-orang yang ditunjukkan neraka kat depan dia telah tu'aduna, kamu dijanjikan. Ini merupakan kalimat fa'il iaitu fa'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni kamu juga So kamu ni rujuk pada siapa? Kamu ni rujuk kepada orang yang sama juga yang ditunjukkan neraka kat hadapan dia. Tuan-tuan
So, itu sedikit yang boleh saya jelaskan pada tuan-tuan dan saya ajak tuan-tuan jom kita belajar bahasa Arab lah tuan-tuan. Tuan-tuan register dengan Al-Furqan, tuan-tuan hantar saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Saya suka kalau tuan-tuan boleh faham bahasa Arab Al-Quran ni. Semua student-student yang tengok kita dia faham bahasa Arab Al-Quran, jadi mudah apa yang saya jelaskan tuan-tuan boleh faham dengan baik tentang teknikal nahwu tu sebab nak faham Al-Quran mesti wajib kena faham teknikal nahwu. Kalau tuan-tuan tak faham nahwu macam mana tuan-tuan nak faham ni fa'il ni maf'ul dia yang buat, dia yang kena buat. Yang itu wajib kena tahu tuan-tuan. Sebab tu saya nak tuan-tuan semua faham Al-Quran Mudah-mudahan dengan fahamnya tuan-tuan akan Al-Quran menjadi hujah kepada kita di hari kiamat nanti. Quran akan datang, oh dia ni sayang kat aku dulu. Dia ni belajar aku, begitu belajar bahasa Arab dengan Ustaz Asar. Kurang ni tuan-tuan So okey, terima kasih siapa belum share tolong share. Nanti kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.